langgar setiap apa pertembungan dan Darren Lock menjadi tumpuan juga kepada saya pada malam ini. Dan sekarang ni sedang berkumandang lagu Negaraku di Stadium Bola Sepak Ceras. Okey, itu dia tadi lagu Negaraku. Nampaknya kita dah rasa dah semangat. Ramai penyokong-penyokong yang membanjiri dah datang ke Stadium Bola Sepak Ceras untuk bagi sokongan kepada skuad Malaysia. Ya. Pastinya kita menanti-nantikan satu persembahan yang baiklah untuk separuh masa pertama ini nanti. Betul, dan mungkin kita tak boleh nak pandang rendah juga kepada pasukan Maldives walaupun ranking, kalau ikut ranking Malaysia lagi tinggi berbanding pada mereka. Itulah macam yang saya katakan tadi, di samping kita ambil game ni sebagai satu perlawanan persahabatan, ranking juga kita perlu jaga, dan keserasian pasukan juga penting untuk kita terapkan dalam perlawanan pada kali ini. Taktikal yang digunakan Kim Panggon malam ni 3-4-3. Syarul rasa itu taktikal yang mampu menundukkan Maldives dengan mudah? Tak boleh fikir pasal mudah, tetapi kita nak tengok keserasian setiap pemain itu, memainkan watak mereka dengan baik. Kalau 3-4-3 kita banyak ofensif ni, kita banyak pergi attacking. Betul. Jadi macam mana 4 midfield bergandingan dengan 3 attacker tu kan, bergandingan macam mana nak memecah masuk kubu Maldives. Itu satu benda yang harus kita perhatikan. Dan saya pastilah Safawi, Darren dengan Faizal pasti boleh menunjukkan sesuatu yang lebih efektif di depan dan menghidup peluang-peluang yang datang untuk menjaringkan gol. Okey, Syarul, nampaknya perlawanan di antara Malaysia dan juga Maldives secara langsung dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur kita akan saksikan sebentar saja lagi, dan untuk itu kita akan bersama dengan Hanif Miswan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penggemar dan pencinta bola sepak negara. Ini match day, hari perlawanan untuk pasukan kebangsaan kembali beraksi yang dipimpin oleh jurulatih dan pengendali ini Kim Panggon, yang akan terus diberikan kepercayaan dan harapan dalam membawa negara kembali untuk menjadi antarkuasa besar di rantau Asia Tenggara. Perlawanan persahabatan Tier 1 pada malam ini akan diadili oleh pengadil ini, iaitu Sivakon Pukdong dari Thailand, berusia 35 tahun sebentar tadi, antara pengadil antarabangsa yang terus mendapat cap terbaik dalam rantau Asia pada ketika ini. Dan lawan Malaysia, cabarannya adalah pasukan Maldives. Pimpinan pengendali ini iaitu Francesco Moriero, bekas pemain pasukan AS Roma, Inter Milan dan juga Napoli, serta sebahagian daripada skuad Piala Dunia pasukan Itali pada tahun 1998. Dan ini kesebelasan utama yang diturunkan oleh Kim Panggon dalam perlawanan yang bakal diadili oleh pengadil ini di venue yang sedikit berbeza dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras, secara langsung dari ibu kota. Pengantin baru Safawi Rashid diberikan kepercayaan selaku ketua pasukan, manakala sepak bola akan dilakukan pada bila-bila masa sahaja sebentar nanti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 45 minit yang pertama dimulakan oleh pasukan tuan rumah, pasukan Harimau Malaya, dengan jersey berserba hitam sebagai simbolik kepada permulaan era musim 2022 ini, di
mana impian untuk membawa kembali Piala EFF 2022 ke Kuala Lumpur, cabarannya mungkin bermula pada malam ini. Azam Azmi yang masih diberikan kepercayaan untuk beraksi di sebelah kanan wingback pada malam ini, melakukan satu lontaran yang jauh, cuba dikeluarkan oleh pemain-pemain pasukan Maldives yang terus berkampung di kawasan mereka sendiri. Veteran akan terus menghantar bola ini dan saya telah pun disertai oleh bekas ketua pasukan kebangsaan Mak Syarul Azhar sambil kita menyaksikan gerakan pertama daripada pasukan pelawat dengan gerakan dari sebelah kanan. Namun hantaran jauh yang cuba dilakukan oleh Hassan Raif sebentar tadi ataupun pemain nombor 17 ni Ibrahim Mahudi gagal untuk menyerahkan sepasukan. Ini menurut anda Mak Syarul adalah masih masa ataupun eksperimen bagi Kim Pan-gon melihat pemain-pemainnya menyesuaikan diri dengan keadaan sebelum kejohanan yang besar ini, Mak Syarul? Ya, sekali lagi ni memang apa yang kita dapat lihat, barisan kesebelasan utama yang diletakkan oleh Kim Pan-gon pada malam ini adalah masih lagi saya katakan ini adalah percubaan kepada beliau untuk melihat keserasian pemain-pemain bagaimana game plan yang dia mahukan, boleh tak budak-budak ni ataupun player-player ni dia adapt dengan kemahuan Kim Pan-gon. Sama di sebelah kanan dan larian daripada Renlock, satu hantaran awal untuk mendapatkan penyerang tunggal pasukan kebangsaan ini. Namun gerakan itu terus dimatikan oleh Husin Sharif, penjaga gol. Dan ini gerakan yang baik awal, tahu apa yang mereka ingin lakukan. Ya, memang kita dapat lihat. Okey, saya suka juga dengan Azam Azmi punya karakter. Ya. Dia boleh jadi flank-back, boleh buat larian naik dan turun, membantu bahagian serangan dan pertahanan dengan baik. Dan tadi percubaan yang hantaran yang mencari Darren Lock tadi di situ. Faisal Halim bersalahkan kerana terlalu eager untuk mendapatkan kembali masaan bola ini. 2 gol dilakukan ketika bertemu dengan pasukan Cambodia pada siri peluang persahabatan yang pertama tempoh hari, dan dijangka akan terus mengetuai barisan serangan pasukan Harimau Malaya dalam kempen Piala EFF akan bermula pada 21 Disember nanti. Zaimi akan mendapatkan sentuhan, membawa bola ini ke depan, terus kepada Faisal yang cuba untuk mendapatkan rebentiran. Mungkin option yang beliau miliki daripada hantaran Kuzaimi sebentar tadi yang memakan dirinya, Mak Syarul. Ya, satu first touch yang cuba dibuat oleh Faizal Halim kurang cermat dan kita lihat bagaimana Kuzaimi PE jauh naik sampai ke atas untuk memberi bantuan support play kepada bahagian serangan. Maldives juga beraksi dengan baik kebelakangan ini, terutamanya pada tahun 2022. 3 kemenangan daripada 3 perlawanan terakhir memberikan keyakinan kepada skuad ini untuk mendapatkan kedudukan ranking yang baik. Walaupun tanpa kelibat pemain dan legenda mereka sendiri, Ali Ashfaq, yang hanya bermula daripada bangku simpanan, seorang pemain yang pernah menggegar Liga Malaysia juga. Tapi kelibat pasukan ini perlu terus diberikan perhatian. Permulaan kedua berturut-turut baginya di bawah skuad Kim Pan-gon pada aksi perlawanan persahabatan ini. Ya, Syarul Nazim juga semakin menyerlah sekarang dia simple aja. Player ni kalau dia nak bagus, dia kena banyak game. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang ni dalam kesebelasan utama sekarang ni, mereka mengambil ruang dan peluang yang diberikan oleh Kim Pan-gon untuk meningkatkan lagi mutu persembahan, mutu permainan mereka. Ini adalah satu peluang kepada mereka untuk lebih baik. Cuba untuk bertukar-tukar hantaran pemain-pemain pasukan Maldives, namun ruang yang sempit menggagalkan Husin Mihan, MGC nombor 23 ini, untuk melakukan tempo passing mereka daripada kawasan sendiri. Brandon Gunn mungkin antara sentuhan awalnya berjaya mendapatkan ketua pasukan. Safawi Rashid, 1 gol tempoh hari depan dengan pasukan Cambodia. Namun hantaran ini terlalu ambitious, cuba mendapatkan larian daripada Ruben Teren. Satu hantaran yang terlalu jauh untuk
dikejar oleh Ruben Deren tadi. Perlu lebih relax, jangan terlalu cepat nak ke depan ya. Zaimi, Van Tieren dapatkan Khairi yang gagal untuk kembalikan bola itu kepada rakan sepasukannya. Ibrahim Aisam membuka kepada Haisham Hassan. Cuba ingin dirampas oleh Safawi. Mungkin keterangan itu yang berjaya dimiliki oleh pemain-pemain pasukan Maldives untuk bertukar-tukar hantaran terlebih dahulu, walaupun ada tekanan yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia sebelum Brandon Gunn dipersalahkan. Ya, memang ada satu asakan yang agak keras daripada Brandon Gunn dari belakang itu. Dia terus langgar je kan. Tapi yalah, ini memang karakter Brandon Gunn. Walaupun bermain untuk klub ke, main untuk nasional ke, memang ini karakter dia. Seorang fighter, seorang pahlawan boleh dikatakan Brandon Gunn. Diuji dengan pelbagai kecederaan sebelum disahkan antara cancer survivor juga. Kembali aksinya pada persaingan Liga Malaysia musim ini, menghasilkan jaringan demi jaringan, bantu pasukan Selangor untuk melangkah ke pentas akhir Piala Malaysia. Dan kini tugasannya bersama dengan skuad kebangsaan. Jadi ini juga antara pemain yang perlu diberikan perhatian ataupun cuba untuk mendapatkan sesuatu daripada perlawanan ini. Ibrahim Aisam bersama dengan pengendalinya, yang sekiranya kita berbicara berkenaan dengan Piala Dunia, pengendalinya pernah mengecapi nikmat beraksi di pentas Piala Dunia bersama skuad Itali pada persaingan Piala Dunia 1998. Francesco Moriero yang pada ketika ini mengambil tugasan dan tanggungjawab membawa pasukan Maldives. Bukannya agak kurang cermat daripada Brandon. Lantaran jauh terus mendapatkan menyerang pasukan Maldives ini. Itu Ibrahim Mahudi. Bola menjadi dikeluarkan oleh Shihan. Hussein Yusof ke depan, cuba untuk mendapatkan Hussein Mihan. Khairi, hantaran yang juga kurang cermat. Masih lagi belum benar-benar mendapatkan cengkaman pasukan Malaysia setakat aksi di 10 minit yang pertama ini. Ahmad Syarul? Ya, masih lagi senang sangat ya. Kawalan bola yang hilang selepas itu, last pass tu mereka cuba nak buat benda-benda yang blind side ya. Patutnya dia kena direct je, main dulu supaya jangan hilang bola ya. Macam Muhairi tadi membuat satu blind pass yang gagal dibaca oleh pemain bahagian serangan kita. Peranan midfield tu penting, Dave ya. Memang peranan penting untuk memastikan ke mana hala tuju untuk kita bermulanya serangan tu. Hantaran daripada seorang pemain midfield seperti tadi Brandon Gunn kepada Darren Lock, gagal untuk dikawal dengan rapi. Ini adalah hari kelahiran beliau yang ke-32 tahun bagi Darren Lock pada hari ini. Jadi jaringan sebutir atau dua mungkin bakal menjadi hadiah terbaik buat diri beliau sendiri pada pasukan kebangsaan. Brandon mendapatkan Faisal Halim, dijatuhkan kerana dikawal dengan sangat rapi oleh Hussein Yusof. Jadi sepakan percuma pertama Malaysia di kawasan yang boleh menghasilkan sesuatu. Ya, ada dua asakan daripada dua pemain Maldives tu tadi terhadap Faisal Halim. Dan ini peluang kepada Safawi Rashid, Mukhari Ajmal untuk merencanakan sesuatu dari padang latihan ke padang permainan. Tiga orang membentuk benteng. Mukhari akan menghantar, cuba mendapatkan Kuzaimi. Dipersalahkan kerana ada kekasaran yang dilakukan oleh pemain ini. Dan ianya telah pun dikesan oleh pengadil perlawanan dari Thailand, Sivakon Puhujung. Offside sebenarnya. Mungkin Kuzaimi dah bergerak lebih awal ya. Pendek permulaan permainan daripada pasukan Maldives, terus ditekan oleh pasukan Malaysia. Namun kekal tenang pemain-pemain pasukan pelawat ini.
Mereka datang, mereka yakin dengan corak permainan yang ingin diterapkan. Dan akhirnya berjaya mendapatkan kawalan bola daripada Hassan Raif Ahmed. Hasham Hassan kembali bertukar-tukar hantaran. Brandon berjaya memintas Safawi. Mana hala tujunya? Azam Azmi di sebelah kanan. Satu hantaran jauh mendapatkan Brandon Gunn. Juga di sebelah kanan, Brandon akan menghantar bola ini kepada Darren Lock. Percubaan Darren Lock. Gagal untuk menghasilkan jaringan pertama pasukan kebangsaan. Berjaya diselamatkan sebentar tadi oleh Hussein Sharif. Daripada gerakan ini, Ahmad Syarul. Ya, kita tengok satu larian terus daripada Brandon Gunn ya. Saya macam melihat Brandon tak berjaya untuk membuat hantaran cutback tu balik, tetapi beliau berjaya juga membuat satu cutback. Dan kita lihat bagaimana satu turning yang cukup baik daripada Darren Lock ya. Body feinting yang baik, half turn, membuat satu percubaan dan berjaya ditampat oleh Hussein Sharif tadi untuk menggagalkan gol pertama Darren Lock ataupun hari-hari jadi Darren Lock tadi. Jadi permainan kembali bersambung. Mukarri Ajmal akan membawa permainan ini bersama dengan Ruben Tiran. Baik wantu daripada Ruben Tiran, peluang buat Malaysia. Hantaran terakhirnya yang gagal untuk menemui rakan sepasukan. Kasaran dilakukan kepada Faisal Halim. Sekali lagi daripada penjuru pertama pasukan kebangsaan hadir pada minit ke-13. Ini mungkin satu set piece rutin yang telah pun diberikan fokus terutama di kem latihan. Kita lihat ada signal daripada Muhairi di situ mengangkat bola tinggi. So itu mungkin signal, kita tak tahu adakah ianya far post ataupun near post, dia tak tahu. Pendek saja ke belakang. Kembali untuk Ruben Tiran melakukan hantaran ini. Satu hantaran yang baik. Tandukan yang cuba dilakukan oleh Darren Lock. Namun beliau sendiri mengatakan bahawa tiada rakan yang mengikuti gerak langkahnya untuk mendapatkan hantaran tersebut. Ya, saya rasa memang tactical plan yang betul jadi, tetapi bagaimana Darren Lock mungkin dia kata tak ada siapa pun yang bersuara untuk ambil bola tu kan. Itu yang kita nampak lihat gaya Darren Lock tadi berkata kepada Syahrul Nazim apa semua tadi. Setidak-tidaknya set pieces tu berlaku dengan betul. Cumanya penyudah tu je. Itu antara yang saya percaya kerap jadi fokus ketika sesi latihan. Dengan kualiti dan ketinggian pemain yang ada, Azam Azmi akan melakukan hantaran di jauh di bahagian far post, menemui rakan wingback yang di sebelah kiri Ruben Tiran yang juga mempunyai kualiti untuk melakukan sesuatu. Hantaran kaki kanan. Kali ini tiada sesiapa di bahagian belakang. Cuma kecelaruan benteng pertahanan pasukan Maldives pula yang menghadiahkan sepekan penjuru kedua bagi pasukan Malaysia. Ya, kita bernasib baik ya. Kerana kegagalan, ada miscommunication antara goalkeeper dengan defender Maldives tu yang membuatkan kita memperolehi satu corner. Dan sekali lagi syarat daripada Mukarri Ajmal kepada rakan-rakan sepasukannya kerana beliau tidak asing dengan satu delivery yang baik. Hantaran di bahagian far post sekali lagi kepada Safawi Rashid. Percubaan daripada Safawi. Namun lihat saja bagaimana pemain-pemain pasukan Maldives meluru untuk menghalang percubaan tersebut. Kaya dengan set piece setakat ini pemain-pemain pasukan Malaysia. Cuba dibiarkan oleh Mukarri, namun diarahkan untuk bermain oleh pemain-pemain pasukan Maldives. Masih lagi Mukarri, 3 pemain di hadapannya. Azam Azmi membantu. Mukarri juga berada di sana. Azam Azmi akan melakukan satu hantaran yang baik. Namun terus sahaja dikeluarkan oleh benteng pertahanan pasukan Maldives. Percubaan Safawi Rashid. Ada tandukan clearance yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Maldives. Malaysia terus melakukan gerakan demi gerakan untuk mendapatkan gol pertama perlawanan seawal 15 minit permainan setakat ini. Ya, masih lagi kita lihat bagaimana kita mengasak tinggi untuk 15 minit pertama ini. Dan ini adalah satu petanda yang cukup baik bagi bahagian serangan kita. Sekarang ni kita perlu lagi menghidup peluang dan ruang untuk mendapatkan jaringan gol pertama. Malaysia terus mengasak dengan tinggi. Satu pressing yang dilakukan tidak membenarkan pemain pasukan Maldives untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri. Dan ini seakan telah menjadi satu DNA kepada corak permainan pasukan
kendalian Kim Pan Gon ini. Kita saksikan ketika kelayakan Piala Asia yang lalu, ketika aksi kejohanan Piala Raja Thai, dan pressing ini yang hampir membuahkan hasil seperti tadi daripada Darren Lock. Syarul Nazim, seorang pemain yang begitu adventurous ya, untuk masuk, untuk menghantar setiap inci tubuh badannya, menghalang sesuatu gerakan pemain pasukan lawan. Zaimi, Dominic Tan jalan jauh untuk mendapatkan Mukairi, namun beliau gagal untuk membaca pergerakan bola tersebut, dan momentum bola itu yang menggagalkan kawalan yang cuba dilakukan oleh Mukairi. Kasaran pula telah pun dikesan oleh pengadil sebentar tadi ke atas pemain pasukan Maldives. Ya, asakan yang sedikit lewat daripada Dominic Tan ya terhadap pemain Maldives ini. Lihat memang ada asakan daripada belakang, perebutan bola di udara yang tidak dimenangi oleh siapa-siapa pun. Tetapi itulah kat situ foul diperolehi oleh pasukan Maldives. Tapi kita lihat bagaimana tingginya Dominic Tan datang Ya. Maknanya high press. Apa yang berlaku sekarang untuk pemain pasukan kita, kita melakukan high pressing. Ahmad Mumain sebentar tadi mulakan kembali perlawanan. Rahim Aisam terjauhnya cuba mendapatkan Haisham Hassan. Seakan identical, seakan berdekatan sahaja nama-nama pemain pasukan Maldives ini sebenarnya. Shihan, Darren Lock akan merampas bola ini. Masih lagi Darren Lock. Safawi di sebelah kanannya. Azam Azmi akan datang untuk membantu, tapi Safawi akan masuk ke dalam untuk mendapatkan Faisal Halim. Sentuhan pertamanya yang sedikit mengecewakan, agak jauh dari kaki, dan terus saja dirampas. Baik gerakan daripada pemain pasukan Maldives ini. Haisham Hassan ke belakang buat Hassan Raif. Antara pemain yang dikatakan boleh diberikan perhatian. Muhammad Sakau juga masih lagi belum benar-benar berada dalam range permainan untuk pasukan pelawat, kerana ketiadaan beberapa nama-nama besar dalam kesebelasan utama. Ali Ashfaq, Hamzah Mohamed, dan juga Mohamed Miraj Imtiaz yang mungkin akan digunakan, akan diperlukan pada bila-bila masa sahaja nanti oleh pengendali pasukan Maldives. Pendek saja hantaran tersebut. Masih lagi dalam kawasan permainan untuk Hassan Raif. Berdepan dengan Dominic. Hassan masuk ke dalam, mendapatkan rakan sepasukannya. Ada satu tolakan cuba dilakukan oleh Ibrahim, namun jadi dibaca dengan baik oleh Kuzaimi. Hantaran pasukan Malaysia pula yang sudah mula kurang cermat memasuki minit ke-20 permainan. Syahrul, Brandon Kuzaimi, Dominic Tan. Hassan Raif dicabar oleh Azam Azmi. Hassan kembali ke belakang buat Haisham, dan ini adalah Hussein Mihan. Kembali kepada Hassan Raif. Satu hantaran dikeluarkan oleh Dominic, dikeluarkan oleh Mukairi, tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Maldives. Bahaya sebenarnya kalau dibiarkan, kerana Hassan Raif boleh melakukan sesuatu dari sebelah kiri ini. Akan diberikan kepada Muhammad Sakau, tetapi bola sebenarnya telah pun keluar daripada kawasan permainan. Sedikit lambat gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain ini. Ya. Tapi apa yang ingin kita katakan di sini ya, bagaimana pemain-pemain kita hanya memerhatikan sahaja. Daripada tadi ya, kita lihat tadi kita buat high pressing. Ya. Tapi sekarang ni mereka hanya memerhatikan aja, melihat aja pemain-pemain Maldives untuk naik sampai tinggi ke situ. Boleh pula membuat satu hantaran lolos. Cumanya pemain Maldives tadi tidak membuat satu hantaran cepat ke dalam penalty box kan. Dan ini yang saya
kita kena perhatikan bagaimana transition pemain-pemain Malaysia kita daripada attacking tadi kepada defending. Ini yang patut kita lebih waspada. Khairi, Faisal Halim, ada kemungkinan mereka bakal beraksi dalam sambut pasukan pada persaingan Liga Malaysia musim depan. Dari awal ni sudah bocor ni. Brandon Gan, Safawi yang akan berkelana ke Liga Thailand pada Januari nanti. Berjaya mendapatkan Faisal Halim yang masuk ke tengah, namun ruangnya agak sempit, terus ditutup oleh 3 pemain pasukan Maldives. Veteran juga antara pemain yang masih menjadi teka-teki masa hadapannya untuk musim hadapan. Pemain yang beraksi bersama dengan pasukan PJ City pada musim ini. Hasan Shifas akan melakukan lontaran ke dalam ini. Dan ini gerakan yang berjaya dipintas oleh Syarul Nazim Zulfakar ke atas Ibrahim Mahmudi. Brandon terus saja ditutup gerakannya. Dan Maldives akan sudah mengetahui bahawa 2 encik pasukan Malaysia adalah Brandon dan juga Mukhairi Ajmal. Tidak dibenarkan sebarang ruang untuk mereka mendapatkan penguasaan bola dengan semudahnya. Kita dapat lihat bagaimana tengok sekarang ni Maldives dah boleh dia absorb tekanan tadi di awal tadi 15 minit. Tapi sekarang dia orang dah boleh dapat kontrol. Jadi kita nampak macam kehilangan punca di bahagian tengah ni sekarang ni. Ini ruang buat Darren Lock yang terus dihantar oleh Safawi Rashid. Kesilapan daripada pemain pasukan Maldives. Terus menghadiahkan gol pertama pasukan Malaysia untuk Darren Lock yang tidak akan pernah berhenti untuk mengejar bola. Tidak akan pernah berputus asa untuk mendapatkan kembali penguasaan bola. Dan hasilnya hadiah ulang tahun kelahiran untuk Darren Lock dengan gol pertama pada minit ke-24 ini. Ya, ini yang saya katakan tadi. Saya nak tengok Darren Lock ni. Dia seorang pemain yang tak akan putus asa. Dia akan berlari di segenap ruang dan peluang dia akan diambil. Nampak ni? Dia orang yang take risk. Melihat apa saja kemungkinan yang berlaku, dan ini yang sedikit kesilapan daripada pemain pertahanan pasukan Maldives. Diambil terus peluang itu oleh Darren Lock untuk menjadikan gol pertama. Baru je saya katakan tadi kan, gandingan daripada midfield dengan striker ni. Tetapi Darren Lock memecah kebuntuan itu dengan menghidu peluang dan ruang yang dibuat oleh defender pasukan Maldives tadi. Dan ini yang kita nak daripada Darren Lock sebenarnya. Itu yang saya katakan tadi. Saya nak melihat Darren Lock punya goal instinct. Dan itu telah dibuktikan oleh Darren Lock untuk jaringan pertama pasukan kebangsaan yang hadir pada hari ulang tahun kelahirannya. Pastinya akan terus memberikan keyakinan dan semangat kepada pasukan Malaysia. Minit ke-24 membezakan momen-momen di antara kedua-dua pasukan. Antara awal daripada Safawi Rashid, ketua pasukan pada malam ini, yang walaupun dilihat sebenarnya gagal untuk menemui larian Darren Lock, tapi satu kesilapan daripada Hasan Shifas terus dimanfaatkan sebaiknya oleh Darren Lock. Dan kali ini satu lagi kesilapan yang diharapkan oleh pemain-pemain pasukan Malaysia kepada pasukan Maldives ini untuk Malaysia merencanakan sesuatu. Shihan setakat ni belum benar-benar diuji. Tapi dalam kita memperkatakan berkenaan dengan keyakinan yang sudah mula dipamerkan oleh pemain-pemain pasukan Maldives, kesilapan yang dilakukan mungkin boleh menghukum mereka dalam keseluruhan perlawanan sebentar sahaja nanti. Di
bangun dan berlari Safari Rashid selepas beliau dapat sedikit pelanggaran sebentar tadi. Yaakob Ajmal kembali memintas bersama dengan Azam Azmi. Safawi cuba mendapatkan Darren Lock sekali lagi daripada Safawi, namun kali ini menjadi dikeluarkan. Hasan Shifas kepada Ibrahim, namun ada tekanan yang dilakukan oleh Kuzaimi. Masih lagi Ibrahim berjaya untuk memintas 3 pemain pasukan Malaysia. Ini adalah Ibrahim Aisam, satu hantaran yang hampir-hampir memakan corak larian daripada Dominic Tan sebentar tadi. Ya, 3 pemain defender kita ni perlu lebih berhati-hati ya. Jangan jadi macam mana Hussein Yusof tadi silap langkah. Terlihat bagaimana bola hantaran di tengah ni antara Kuzaimi, antara Syarul Nazim dengan Dominic Tan ni. Ini yang bahaya. Kita hanya ada 3 di belakang, kita main 3 di belakang ni sedikit kelekaan pastinya akan mengundang padah. Itu yang pastinya perlu dielakkan dengan serta-merta kerana aksi perlawanan Piala AFF 2022 ini Malaysia bakal berdepan dengan cabaran yang hebat daripada pasukan Vietnam, antara pilihan utama Singapura, Myanmar dan juga pasukan Laos dalam aksi kumpulan B. Aksi pertama Malaysia adalah pada 21 Disember nanti berdepan dengan pasukan Myanmar di Yangon. Dengan format yang sedikit berbeza, tiada tuan rumah secara mutlaknya. Setiap pasukan akan beraksi di tempat sendiri beberapa perlawanan sahaja, dan 2 pasukan teratas akan menaikkan diri ke peringkat separuh akhir. Dan ini adalah bangku simpanan pemain pasukan Maldives. Ali Ashfaq adalah antara pemain yang berada di sana. Satu percubaan ataupun overhead kick yang cuba dilakukan oleh Darren Lock terus dipersalahkan. Mujur tiada insiden yang lebih berbahaya berlaku di antara 2 pemain ini. Ketua pasukan Maldives Samuh Ali dengan clearance ini. Ya, nasib baik ya, tak kena betul-betul kepala kapten Maldives ini ya. Tapi yalah, ini gentleman game. Dua-dua bersalaman dengan baik. Masuki 15 minit terakhir perlawanan untuk aksi separuh masa pertama disudahkan. Malaysia mendahului hasil jaringan Darren Lock pada minit ke-24 sebentar tadi. Safawi gagal untuk mendapatkan kawalan bola, dan kali ini beliau cuba untuk kembali merampasnya, menghadiahkan sepakan ataupun lontaran ke dalam kepada pasukan Maldives. Saya masih lagi nak melihat gandingan Brandon Gunn dengan Muhairi Ajmal ni lebih berfungsi dengan baik ya. Kerana saya tak nampak Safawi, Darren Lock dengan Faizal Halim ni dapat bola yang mudah daripada mereka. Faizal Halim, Safawi, Darren Lock macam kena buat sendiri. Cari bola untuk buat sendiri, untuk buat apa serangan itu. So bukan mudah untuk memainkan peranan yang penting ya, sebagai seorang midfield enjin pada pasukan. Brandon Gunn jauh naik ke atas untuk membantu trio serangan yang dikatakan oleh Ahmad Syarul setelah tadi, dan jaya mendapatkan satu lagi sepakan penjuru pada pasukan kebangsaan. Kerana dengan formasi di atas kertas pada ketika ini bagi pasukan kebangsaan adalah 3-4-3. 2 enjin di bahagian tengah itu adalah Brandon Gunn dan juga Muhairi Ajmal. Pastinya yang menjadi tumpuan adalah Darren Lock, pemain ini, untuk terus lebarkan rekod jaringannya bersama dengan pasukan kebangsaan. Kali ini satu lagi signal daripada Muhairi dengan hantaran yang baik. Ada tandukan yang cuba dilakukan, namun connection terhadap bola itu yang agak kurang sempurna untuk Malaysia mendapatkan jaringan kedua setelah tadi. Hasan Shifas mengeluarkan bola ini kepada Ibrahim Aisam berseorangan, namun berjaya beliau untuk membawa lari bola ini
Ada ruang bagi Ibrahim untuk ke hadapan. Cuba dikejar oleh Faisal Halim. Ibrahim, masih lagi Ibrahim. Namun kerja yang baik daripada Faisal untuk memberikan cabaran, dan beliau akan terus memulakan kembali serangan balas pasukan Malaysia ini. Faisal Halim, larian daripada Brandon Gunn di sebelah kanan. Sekali lagi daripada Brandon Gunn. Crossingnya yang tidaklah begitu baik. Kawalan daripada Safawi berjaya untuk mendapatkan lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia yang masih lagi merasai kesan daripada pelanggaran seperti tadi. Safawi Rashid. Ya, satu hantaran yang agak jauh ya. Tak ada pun menemui siapa-siapa di situ. Dan kita lihat bagaimana tindakan Safawi juga bijak. Dia tak ada siapa dah supporting play kat situ, mencari laluan mudah lah untuk mendapatkan lontaran. Tapi kita lihat bagaimana mungkin dia mengalami sedikit kesulitan ya. Dan Malaysia masih lagi cuba mengasak dengan gerakan-gerakan sebegitu untuk menggandakan kelebihan dalam aksi separuh masa yang pertama ini. Shihan Hazmi masih lagi belum benar-benar diuji. Destinasinya juga pada musim hadapan masih lagi menjadi teka-teki bagi peminat-peminat pasukan bola sepak Malaysia terutamanya. Dan ini peluang kepada pasukan Maldives. Hassan Raif, masih lagi Hassan. Namun jadi pintas dengan sangat baik oleh Syarul Nazim. 1-2 daripada Faisal bersama dengan Safawi. Hanya Darren Lock saja berada di hadapan, cuba untuk melakukan larian. Faisal akan menenangkan permainan ini. Khairi, 1-2 yang baik bersama dengan Faisal. Ada larian daripada Azam di sebelah kanan. Ruang bagi pasukan Malaysia. 3 berdepan dengan 3. Azam Azmi cuba untuk mendapatkan Darren Lock dengan hantaran tersebut. Namun Husin Yusof berada di sana untuk mengeluarkan bola ini terlebih dahulu. Yang gandingan antara Muhairi dengan Azam Azmi ni, kita nampak kalau dia cerdik sikit tadi, dihantar balik kepada Muhairi ya. Hantaran itu berjaya untuk menghasilkan sepakan penjuru bagi pasukan Malaysia. Menuju ke 10 minit yang terakhir, Malaysia masih lagi mendahului 1-0 hasil jaringan Darren Lock. Dan ini peluang untuk duo ini. Safawi dan juga Mukhairi merencanakan sesuatu daripada padang latihan untuk dibuktikan kepada ketua jurulatihnya, Kipan Gon. Safawi in swinger, satu hantaran yang baik, satu tandukan yang dikeluarkan terus oleh Husin Yusof. Namun Kuzaimi berada di sana. Dua pemain cuba menghalang Kuzaimi, Husin dan Hassan. Ini dua pemainnya. Sekali lagi set piece. Lontaran jauh ke dalam akan dilakukan oleh Ruben Tiran, sambil dibayangi oleh abang-abang bomber di bahagian belakangnya itu. Lontaran jauh mendapatkan Kuzaimi. Kembali kepada Ruben Tiran, namun Kuzaimi telah pun dipersalahkan kerana cuba untuk melakukan tandukan seperti tadi. Advantage defenders saya kira pada situasi ini. Ya, ada asakan daripada Kuzaimi tadi ya, terhadap pemain Maldives tadi. Dan kita lihat bagaimana Darren Lock buat defending dia begitu baik. Yap, dan terus kepada Azam Azmi dengan gerakan ini yang cuba untuk bergerak solo sahaja Azam. Satu terjahan yang dilakukan oleh Samu Ali ke atas Mukhairi Ajmal. Dan sekali lagi Malaysia mendapat satu lagi sepakan percuma di kawasan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, kawalan bola yang agak jauh daripada kapten Maldives ini ya. Dan ini peluang untuk kita. Dan seharusnya apa saja set pieces yang kita peroleh, kita kena ambil dengan baik ya. Corner kick, free kick, apalagi sepakan percuma yang betul-betul dekat dengan gol ya. Ya. Dan
kita ada Muhairi di situ, kita ada Safawi Rashid yang mampu untuk buat tendangan dengan baik. Dan ini dua individu yang anda perkatakan sebentar tadi, Ahmad Syarul. Ya, baru je saya cakap terus fokus untuk dua pemain ini. Terus pun berada di kawasan bola ini untuk melakukan tugasan mereka. Khairi atau Safawi akan berdepan dengan Husin Sharif. Jadi Safawi Rashid mencuba terus. Ini sahaja. Hanya diperhatikan oleh kesemua mata yang memandang di dalam stadium pada ketika ini. Namun cubaan daripada ketua pasukan pengantin baru ini gagal untuk menemui sasaran. Ya, satu teknik perlibatan yang baik, sedikit tinggi. Ya. Tapi bukan senang ya, macam Safawi ni untuk memperolehi balik dia punya cara permainan asal dia kan. Setelah lama dia tak ada dalam pasukan tidak bermain first 11 untuk JDT. So bukan senang tau. Jadi dengan tugasan dan tanggungjawab terbaharunya ini, saya percaya itu bakal mencabar kebolehan Safawi untuk kembali dipertaruhkan sebagai pemain tunjang pasukan kebangsaan untuk kempen EFF edisi 2022 ini. Dan Lock Jam dapatkan kawalan bola tersebut. Veteran bangun untuk kembali melakukan hantaran ini kepada Darren Lock. Terus dikeluarkan oleh Ahmad Numan. Dia bangun, dia bangkit untuk melakukan hantaran ini dari sebelah kiri. Saya suka dengan corak permainan dua flank-back kita Azam Azmi dengan Ruben Deren ya. Dua pemain yang cukup bertenaga, ada larian yang pantas ke depan, fizikal juga baik untuk menyaingi pertahanan lawan. Cumanya connection, maksud dia keserasian di antara mereka dengan tiga pemain-pemain di atas ni perlu lebih baiklah. Kawalan yang agak kurang cermat pada pemain pasukan Maldives. Ibrahim Mahudi berjaya mendapatkan Hassan Raif berdepan dengan Dominic Tan. Hassan cuba kembali mendapatkan larian daripada Ibrahim. Mereka bermain secara direct sahaja pasukan Maldives pada ketika ini. Harapkan larian-larian deras pada pemain-pemain yang lincah ini. Dan Malaysia perlu lebih tenang untuk mengawal corak permainan pasukan lawannya. Kesaran Mujur ada advantage diberikan kepada Kuzaimi, kerana kalau tidak mungkin pemain pasukan Maldives tadi iaitu Muhammad Sakau berjaya untuk meloluskan diri di bahagian hadapan gerakan pasukannya ini. Kalau kita lihat pasukan kita dah semakin kendur hantaran-hantaran bola yang tidak cermat, tidak berapa cermat. Kita kerap ataupun mudah kehilangan bola dengan cepat. Jadi perkara-perkara ini yang perlu pemain-pemain atasi untuk separuh masa kedua nanti ni. Macam ni kan, kita bagi high ball, hilang bola. Pemain akan berasa lebih cepat penat sekiranya tanpa pengawalan bola berbanding ketika mereka mempunyai bola di kaki. Ya. Itu yang perlu segera diatasi. Penat main bola ni, penat kalau lari kosong. Ya. 5 minit terakhir untuk aksi separuh masa pertama bagi pasukan kebangsaan. Aksi perlawanan persahabatan Tier 1 di antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Maldives daripada Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Sebagai aksi siri perlawanan terakhir, tim Malaysia bersiap sedia untuk memulakan aksi dalam persaingan Piala EFF 2022 nanti.
dihasilkan oleh Darren Lock pada minit ke-24. Namun selain daripada itu, Malaysia hanya menghasilkan beberapa gerakan half chance sahaja dalam satu perlawanan yang jelas. Boleh dikatakan seimbang tetapi belum benar-benar menguji benteng pertahanan pasukan kebangsaan. Kita lihat tak ada juga percubaan-percubaan tepat ke arah gol daripada luar kotak penalti, tak ada. Kita hanya banyak dengan set pieces je. Corner kick dengan free kick. Jaringan itu pun terhasil akibat daripada kesilapan salah seorang pemain benteng pertahanan pasukan Maldives, Hassan Shifas, untuk menghadiahkan jaringan pertama pasukan Malaysia daripada Darren Lock sebelah tadi. Berjaya keluar daripada kawasan mereka sendiri, namun kawalan ini yang sikit mengecewakan. Ibrahim Aisam, dan ini adalah Hassan Raif bersama-sama dengan Haisham Hassan, Husin Yusof. Bawa bola ni ke hadapan untuk Husin Mihan. Ibrahim Aisam. Maldives sudah mula untuk corak gerakan mereka, namun ada pintasan daripada Azam Azmi tadi. Safawi, Azam masih lagi dalam kawasan permainan. Larian daripada Darren Lock. Ada tolakan sebenarnya daripada Samuel Ali, namun dibenarkan oleh pengadil. Haisham buat Hassan Raif yang benar-benar hidup di separuh masa pertama ini. Banyak gerakan di sebelah kiri daripada pasukan Maldives, dan tidak ke mana-mana sebenarnya gerakan daripada kedua-dua pasukan setakat ini menuju ke penghujung aksi separuh masa yang pertama. Sedikit rangkuman daripada anda tentang 45 minit yang pertama ni, Ahmad Syarul. Saya masih menantikan gandingan mantap midfield sebenarnya. Macam saya katakan tadi, gandingan 3 pemain di atas, macam mana pun kalau tak ada gandingan yang baik, hantaran bola, siapa yang nak hantar bola kepada mereka 3 ni, saya rasa susah untuk 3 ni bekerja di depan, iaitu Darren Lock, Safawi dengan Faizal Halim. Mereka ni sekarang ni hanya bergerak bersendirian, solo je semua. Jadi perlu Kim Panggon memikirkan apa pula untuk second half nanti, untuk kita nampak keserasian permainan, maknanya di antara backline, midfield dan bahagian serangan kita. Gerakan inilah cuba dirancangkan oleh 3 pemain utama ini. Mereka cuba bergerak secara satu unit, tetapi masih lagi belum benar-benar berkesan. Dan 3 minit masa tambahan telah pun ditunjukkan oleh pegawai perlawanan keempat. Jadi ini mungkin ujian medan terakhir kepada Kim Panggon untuk uji para pemainnya. Namun ianya juga perlu dibuktikan dengan sebaiknya oleh para pemain untuk diterjemahkan di atas padang. Bukan hanya mengambil lewa sahaja dengan kepercayaan diberikan, terutamanya ketika berdepan dengan pasukan Maldives yang sekiranya di atas kertas bukan satu halangan bagi pasukan Harimau Malaya. Zamazmi mungkin ada sesuatu yang ingin dibuktikan di penghujung separuh masa pertama. Brandon Gunn pula yang berada dalam kawasan kotak penalti. Veteran Uzaimi cuba untuk melakukan satu overlapping, namun hantaran awal daripada veteran juga dikeluarkan. Agak sedikit tidak tersusun sebenarnya corak permainan kedua-dua pasukan setakat ini. Namun hantaran yang baik daripada Syarul Nazim buat Faisal Halim, berada di ruangnya yang selalu digemari oleh Faisal. Masuk ke dalam Faisal. Brandon Gunn buat Brandon. Cubaan kaki kiri juga masih lagi belum
berjaya untuk mendapatkan satu percubaan yang bersih. Belum benar-benar menguji kedua-dua penjaga gol setakat ini. Syarul Nazim dicabar oleh Ibrahim dan beliau dipersalahkan, dan bahaya kepada pasukan Malaysia menuju ke minit terakhir masa kecederaan yang telah pun diberikan oleh pengadil perlawanan. Dapat kita lihat yang memang Syarul Nazim ni dapat bola dulu, tetapi mungkin cara dia sliding tu kan, itu yang nampak macam dia tackle pemain Maldives tu tadi. Dan ini mungkin peluang terakhir bagi pasukan pelawat untuk mengubah team talk di bilik persalinan sebentar nanti. Jadi tidak heranlah jika mereka menghantar 5 atau 6 pemain berada dalam kawasan kotak penalti. Dan tidak heran juga sekiranya Darren Lock turut berada di kawasan kotak penalti sendiri untuk menghalang gerakan ini. Hantaran daripada Ibrahim terus sahaja tidak singgah kepada sesiapa sekalipun, dan itu aksi terakhir untuk 45 minit yang pertama. Aksi perlawanan persahabatan di antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Maldives dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur diceras. Minit ke-24 menjadi hadiah bagi Darren Lock untuk satu gol yang pertama dihadiahkan kepada pasukan kebangsaan, hasil daripada kerja kerasnya, dan mungkin akan mengembirakan setiap penyokong pasukan kebangsaan yang hadir pada ketika ini. Namun ada 45 minit lagi untuk kita saksikan. Setakat ini Malaysia 1, Maldives 0. Dia dikelilingi oleh pemain-pemain yang agak senior. Dia perlu ambil ruang dan peluang itu untuk meningkatkan lagi mutu persembahan. Maknanya di separuh masa kedua ni kita nak nampak kombinasi antara Brandon dan juga Muhairi ni lebih mantap lah berbanding separuh masa pertama tadi tu. Ya, mantap tu maksud dia untuk attacking wise. Saya nak melihat mereka ada hantaran-hantaran lolos yang baik kan. Tak kira lah, tetapi hantaran-hantaran yang satu hantaran yang boleh membuat macam Safawi hantar kepada Darren Lock tadi. Kan? Satu hantaran boleh buatkan striker tu jadi satu lawan satu. Satu one on one, itu penting. Betul. Kan? Satu pass tu adalah killer pass yang boleh buat kita punya penyerang dia satu lawan satu dengan defender, satu lawan satu dengan goalkeeper. Okey, dan nampaknya Safawi digantikan dengan Litak. Adakah ini akan merubah corak permainan Malaysia nanti? Macam saya katakan tadi, kita nampak Safawi sedikit struggle. Struggle. Mungkin masalah kecederaan, saya tak tahu. Mungkin match fit dia tak berapa. Tapi dengan kemasukan Litak, saya mengharapkanlah akan ada aura baru. Okey. Syarul, nampaknya kita nak saksikan sekarang ni perlawanan separuh masa kedua Malaysia dan juga Maldives. Kita terus saja bersama Hanif. Duduk lagi ni. Dah ada satu peluang daripada Faizal Halim punya proses, teknik yang kurang baik daripada Darren Lock tadi ya. Dan kita kehilangan satu peluang yang cukup baik untuk menambahkan jaringan. Dan ianya bermula daripada pertukaran yang dilakukan oleh Kim Pan Gon. Untuk pasukan Safawi Rashid dikeluarkan. Lilitan lengan tersebut diberikan kembali kepada Faisal Halim. Dan yang dibawa masuk adalah Lee Andrew Tak. Seorang lagi pemain naturalisasi yang mendapat cap keduanya pada malam ini bersama dengan pasukan Harimau Malaya. Ini dia yang bakal menjadi sandaran terbaharu bagi pasukan Harimau Malaya. Dan baik sebenarnya, namun itu yang diperkatakan tadi tentang connection di antara department midfield bersama dengan pemain-pemain bahagian atas, Mak Syarul. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu pemain midfield yang kena lebih kreatif untuk memboleh ataupun memudahkan kita punya bahagian serangan itu lolos ya. Dan mungkin dengan kemasukan Litak ni akan memberi satu impact yang lebih baik dalam kita menyerang. Terus saja sepakan penjuru kelima
5 perlawanan untuk pasukan Malaysia. Yang pertama di separuh masa yang kedua untuk Mukhairi Ajmal. Sekali lagi dengan set piece ini, veteran antaranya berjaya di pintas. Percubaan terus daripada Brandon Gunn. In the mood masing-masing sebenarnya pada malam ini dengan percubaan-percubaan akrobatik sebegini. Yalah, dalam keadaan-keadaan begini, apa-apa pun dalam kepala otak kita fikir kita akan buat. Inilah sebenarnya. Mungkin ada satu tackle yang liwat daripada high pressing yang dilakukan oleh pasukan Malaysia, Darren Lock terutamanya. Terlepas untuk menambah koleksi jaringannya sebentar tadi. Asalkan yang sedikit lewat daripada Darren Lock terhadap Kapten Maldives ini ya. Mungkin beliau bernasib baik tidak dilayangkan kad. Tapi rasanya dilayangkan kad kuning. Baru saya nak cakap. Mungkin tuah hari jadinya tidak diketahui oleh pengadil perlawanan setakat ini. Kad kuning kedua perlawanan untuk aksi malam ini daripada Supercon. Dan yang pertama untuk barisan pemain kebangsaan untuk Darren Lock. Dikeluarkan oleh veteran Chifas, tapi beliau terus sahaja lubahkan badannya kerana mungkin mengalami sedikit kekejangan ataupun kecederaan ini yang boleh berlaku, dan ini mungkin merisaukan seketika kerana selepas 2 perlawanan beliau seakan-akan diberi bayangan untuk mengisi kekosongan daripada Corbin Ong ini. Bahagian pertahanan sebelah kiri pasukan negara. Hasan Chifas dijatuhkan. Sekali lagi pressing Malaysia belum benar-benar menjadi. Faizal Halim diberi tugasan. Yep. Memakai lilitan lengan ya. Saya mengharapkan beliau lebih agresif, lebih mobile lagi ya, untuk menjana bahagian serangan. Chifas, Hussein Yusof, tontonan jauh, tangkapan pertama di separuh masa yang kedua buat Shihan. Saya kira persaingannya bersama dengan Kalamullah Al-Hafiz beserta dengan Rahadi Azli memang bakal menjadi era baharu kepada Departmen Penjaga Gol pasukan kebangsaan. Tidak dipersalahkan, tapi baru saja dipersalahkan. Ada whistle yang diberikan oleh pengadil untuk sepakan penjuru pasukan kebangsaan ataupun sepakan percuma bagi pasukan kebangsaan, kerana ada pertukaran yang dilakukan. Hakim Hassan dibawa masuk dan dikeluarkan adalah Ruben Tiran yang mengalami kecederaan sebentar tadi. Jadi menarik pertukaran ini kerana Hakim Hassan lebih dikenali dengan atribut menyerangnya, gantikan wingback Ruben Tiran sebentar tadi. Kita dengan hantaran ini cuba mendapatkan Kuzaimi PE. Terus saja dipintas oleh Faisal Halim untuk menggagalkan sebarang jenis serangan balas daripada pasukan Maldives. Hussein Sharif dikejar oleh Darren Lock, dan ini pengesahan kepada Hakim Hassan yang dibawa masuk menggantikan Ruben Tiran. Samuel Halim menghantar bola ini jauh, namun pressing daripada pasukan kebangsaan menyukarkan gerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Maldives dengan sewenang-wenangnya. Ya, kita dapat lihat dengan kemasukan Hakim Hassan ni, Kim Panggun ingin kita buat high pressing daripada awal ni. Itu kita lihat. Pastinya bukan satu tugasan yang mudah untuk pemain-pemain pertahanan Maldives ya. Kita tahu Hakim Hassan ni dia boleh bergerak solo, dia boleh buat, dia ada larian-larian pantas.
Maldives juga akan melakukan pertukaran tetapi belum dibenarkan lagi. Gitak akan mengambil sepakan penjuru ini. Bahagian far post jauh namun hanya Kuzaimi saja yang berada di sana. Cuba untuk meloloskan diri Kuzaimi. Ada pintasan yang baik daripada Hussein Yusof tadi. Sentuhan pertama Hakim Hassan memberikan layangan kad kuning kepada Muhammad Sakau. Barulah pertukaran dilakukan oleh pasukan Maldives. Sampai kita perhatikan tackle yang agak kurang cermat daripada Muhammad Sakau ini. Ya, memang ada asakan ya. Betul-betul berlaku di depan pengadil perlawanan. Jadi di bawah masuk adalah pemain jersey nombor 11 Mirash Imtiaz. Juga pemain jersey nombor 10 Hamzah Muhammad di bawah masuk, gantikan Muhammad Sakau dan juga Ibrahim Mahudi. Indonesia akan terus melakukan gerakan ini. Hakim Hassan kepada Nazim, namun ada kesalahan telah pun dilakukan oleh dua pemain Malaysia ini. Itu ada sentuhan daripada Hakim Hassan yang tidak digemari oleh pengadil. Semua orang menjagakan satu perlawanan yang mudah ya. Yep. Untuk pasukan kita menentang pasukan Maldives ini ya. Tapi kita lihat bagaimana pemain-pemain Maldives ini kesemuanya cukup rajin, cukup berdisiplin, dan kita dapat lihat juga mereka juga berani membuat hantaran-hantaran dekat kan. Ini yang mungkin sedikit terkejut dah pemain-pemain kita. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Maldives ni boleh menyaingi mereka pada malam ini. Beraksi sentuhan pertama daripada Hamzah, diminta oleh Faisal yang terpaksa turun ke bawah sedikit untuk melibatkan dirinya lebih banyak untuk aksi pada malam ini. Lihat saja di mana posisi Faisal pada ketika ini. Pressing dilakukan oleh Darren Lock sebentar tadi. Ini sentuhan pertama daripada Mirash Imtiaz. Darren Lock akan mengejar dan terus mengejar, mentuai pressing bagi pasukan Malaysia. Dan ini dikatakan keyakinan pasukan Maldives untuk terus menguasai permainan, tidak membenarkan Malaysia untuk merampas penguasaan bola ini. Satu asakan dari belakang oleh Azam Azmi terhadap pemain nombor 14 Hisham Hassan dan seperti yang saya katakan tadi ya, bagaimana mereka sudah mula berani ataupun confident bermain bola untuk pasukan Maldives ini. Hassan bijak untuk meloloskan diri, tetapi ada challenge daripada Hassan Shifas. Ya, satu professional foul. Dia tahu kalau dia lepas Hakim ni, Hakim akan membuat satu hantaran forward pass. Jadi dibuat kesalahan tu di situ untuk memudahkan kawan-kawan yang di lain tu untuk ready. Dan disalahkan Darren Lock pada ketika ini. Bijak pula daripada Hussein Mihan. Masih lagi belum ada fluidity itu yang ingin dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Dan lihat saja kepada hantaran itu yang menyusahkan rakan sepasukannya sendiri sebentar tadi. Dan mujur kepantasan Faisal Halim berjaya untuk mendapatkan sepakan percuma kepada pasukan Malaysia.
bagi Faisal Halim dengan lilitan lengan itu. Ya, betul. Ian Rutak akan membuka kepada Mukhairi. Satu hantaran rendah saja daripada Mukhairi untuk sepakan penjuru bagi pasukan Malaysia yang bertambah bilangannya. Tapi masih lagi belum benar-benar diterjemahkan daripada sudut kualitinya. Sedikit cuai dalam hantaran ya. Ini peluang bagi pasukan kebangsaan dengan set piece terbaru ini daripada Mukhairi Ajmal. Jalan terus, tandukan yang cuba dilakukan dikeluarkan oleh pemain pasukan Maldives. Masih lagi dalam kawalan pasukan Malaysia. Mukhairi sekali lagi akan melakukan hantaran ini. Sekali lagi dikeluarkan oleh pemain pertahanan pasukan Maldives. Hassan Raif berjaya mendapatkan Hamzah Mohamed, namun muncul interception daripada Hakim Hassan ini berjaya untuk menafikan satu tolakan yang boleh membahayakan keadaan pasukan kebangsaan. Hussein Yusof, Maldives telah mula menguasai perlawanan pada aksi separuh masa kedua ini. Samuhali mengajak penjaga golnya untuk dapatkan penguasaan bola. Ahmed Numan jauh hantarannya. Terus sahaja kepada Shihan yang akan menenangkan keadaan seketika bagi pasukan kebangsaan. Dominic Tan belum cukup tenang untuk mendapatkan penguasaan bola di kawasan sebegitu. Dan lihat saja kepada satu turning yang sangat baik daripada Ibrahim Aisam ini. Beliau sudah mula untuk melakukan gerakan demi gerakan bagi pasukannya. 3 pemain dengan hanya satu turning sahaja. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Sudah semula pemain-pemain Maldives sudah semakin selesa, sudah semakin confident. So ini yang patut diambil pusing ataupun cepat dipahami oleh pemain-pemain kita ya. Pemain kita memang kejar semua tempat pemain-pemain kita kejar, tetapi tak habis dengan tekanan untuk memenangi bola. Ini yang bahaya. Kita lihat bagaimana pemain nombor 8 tadi bijak dengan satu macam apa ni katakan tadi. Ya. Dengan satu turning aja 3 orang terus hilang dan beliau berjaya untuk buat satu forward pass. Dan nasib baik kat situ ada Syarul Nazim tadi membuat satu sliding untuk memastikan bola tu tak sampai kepada striker Hamzah tadi di situ. Dan permainan terpaksa dihentikan seketika kerana Dominic Tan pada ketika ini memerlukan sedikit perhatian. Beliau juga antara pemain yang secara on dan off-nya mengalami kecederaan sepanjang aksi musim ini bersama dengan pasukan Sabah. Jadi pada musim hadapan akan merasai aksi kepentas Asia bersama pasukan Sabah juga, Dominic Tan. Dan ini jaringan tunggal setakat ini pada minit ke-24. Darren Lock dengan kerja kerasnya tanpa pernah mengenal erti penat lelah, dan ianya terbayar dengan jaringan untuk gol tunggal perlawanan setakat ini. Jadi saya percaya banyak lagi yang perlu dibuktikan sebagai insting jaringnya. Dan ini ruang buat pasukan Maldives. Akan ada percubaan atau hantaran untuk mendapatkan rakan sepasukannya daripada Imtiaz. Tadi ada kesilapan antara miscommunication antara Brandon Gunn dengan Litak tadi sebenarnya. Itu satu lagi kesilapan dan miscommunication daripada Mukhairi dan juga Faisal Halim. Ini kombinasi dan koordinasi yang perlu diperbaiki dengan segera. Ya, ini yang saya katakan tadi, keserasian pemain, combination play, apa saja dalam bola sepak perlu dah kita buat ya dalam perlawanan-perlawanan seperti ini.
bila kita kerap buat kesilapan demi kesilapan, pressure akan bertambah, tekanan akan bertambah, dan apa kita nak buat benda betul pun semua jadi salah. Jadi ini yang perlu diatasi. Sebenarnya bukan pasukan Maldives, sebenarnya diri dan pasukan tu kita perlu atasi, minimizekan lagi kesilapan-kesilapan kecil supaya kita boleh mendominasi permainan. Dan itu yang mungkin ingin dilakukan, dimulakan oleh Faisal Halim bersama dengan Lita ini. Namun sentuhan pertamanya mengecewakan. Terus saja dilakukan antara jauh untuk mendapatkan gandingan baharu Miraj Imtiaz dan juga Hamzah Mohamed. Kali lagi dipintas. Perlu lebih berhati-hati, perlu lebih alert pemain-pemain kita, kerana Maldives sedang menggandakan usaha mereka untuk mencabar pasukan kebangsaan Bukhairi ke mana hala tujunya. Masih lagi berada dalam kawasan yang sempit itu. Belum lagi keluar. Darren Lock dengan kawalan yang sangat baik ini berjaya untuk mendapatkan Faisal Halim. Ruang buat pasukan Malaysia. Faisal Halim 3 gol dalam 2 aksinya, dan ketiga-tiga gol terhasil selepas beliau memakai lilitan lengan ketua pasukan ini. Faisal Halim meneruskan aksi dan momentum terbaiknya bersama dengan pasukan Terengganu untuk menyudahkan gerakan jaringan kedua pasukan Malaysia pada minit ke-64. Hasil daripada kerja keras yang ditunjukkan sekali lagi oleh Darren Lock untuk disudahkan oleh Faisal Halim. Ya, saya nak bagi kredit kepada Darren Lock sebenarnya. Macam saya katakan dari awal lagi, saya nak tengok apalah hasil daripada kerja keras yang dibuat oleh Darren Lock. Dan ternyata dengan aksi, dengan kesungguhan Darren Lock ni dan umpanan yang cukup baik, cukup cantik kepada Faisal Halim, lolos daripada offside trap yang dibuat oleh pasukan Maldives, dan beliau dengan mudah untuk menguis bola untuk menjaringkan gol kedua bagi pasukan kita. Dan tahniah kepada Darren Lock dengan Faisal Halim punya combination. Terus menjarakkan kedudukan penguasaan pasukan kebangsaan untuk sekurang-kurangnya mencatat nota yang positif pada aksi malam ini, dan terus ditenangkan oleh Faisal. Ya, untuk bertenang, relax lagi kan, relax, jangan kelam kabut. Ini yang perlu ada general di dalam padang tu yang organize pasukan sebenarnya. Dan ini ditunjukkan oleh Faisal Halim, ya, walaupun kita tahu dia bermain di bahagian tepi, ya. Bukan mudah untuk dia nak organize team, sebenarnya. Jadi sekali lagi permainan terpaksa dihentikan. Kali ini jiran pasukan Maldives pula dengan pemainnya Hasan Shifas, dan itu mungkin bakal menjadi aksi terakhir buat Faisal Halim yang daripada gerak tubuhnya mungkin bakal direhatkan, kerana pada minggu hadapan saja 21 Disember, seminggu lagi untuk aksi pertama pasukan kebangsaan memulakan kempen persaingan Piala EFF 2022. Mungkin akan ada beberapa pertukaran personal dan juga taktikal yang bakal dilakukan oleh Kim Pan Gon dan juga counterpartsnya daripada Maldives ini. Tetapi lihat saja kepada kekuatan tubuh yang dimiliki oleh Darren Lock untuk melepaskan Faisal Halim dengan terupas ini, dan ketenangan yang ada kepada Faisal untuk menewaskan sekali lagi penjaga gol pasukan Maldives, Husin Sharif. Dua pemain ini dengan dua jaringan pasukan kebangsaan pada malam ini. Permainan akan kembali disambung selepas terpaksa dihentikan seketika.
untuk membuat tandukan, tapi sedikit tersasar. Dan ini benda yang kita perlu nampak berbeza daripada separuh masa pertama dengan kedua. Ini gerakan-gerakan sebegini yang kita mahukan untuk pemain-pemain midfield dan pemain-pemain penyerang membuat serangan. Baik daripada Kuzaimi PE bersama dengan Mukairi setelah tadi. Masih lagi Kuzaimi membuka kepada Leandro Tak. Ada Azam Azmi di sebelah kanannya. Berjaya ditemui. Azam akan melakukan satu hantaran. Masih lagi Azam Azmi. Lambat hantaran yang cuba dilakukan kerana ruang telah pun ditutup sepenuhnya oleh pemain pasukan Maldives. Haisham Hassan. Triple substitution bagi pasukan kebangsaan. Alif Haikal, Stuart Wilkin dan juga Quentin Cheng akan dibawa masuk. Dan antara nombor yang naik adalah Mukairi Ajmal. Akan digantikan oleh Alif Haikal Lau. Dominic Tan juga akan dikeluarkan. Dan itu sebabnya Quentin Cheng dibawa masuk. Dan Stuart Wilkin juga akan sekali lagi diperkenalkan pada kali ini. Satu gol pada aksi terakhirnya pertemuan pasukan Kamboja. Quentin Cheng akan mengambil tempat Dominic Tan. Alif Haikal, seorang lagi pemain muda dibawa masuk. Gantikan Mukairi Ajmal di bahagian tengah. Dan di ruang buat Faisal Halim yang seakan-akan ingin dikeluarkan sebentar tadi, tetapi masih lagi dikekalkan. Dan Stuart Wilkin menggantikan Brandon Gunn untuk menjadi general terbaru di bahagian tengah bersama-sama dengan Alif Haikal. Mungkin Kim Panggon sudah berperhati dengan Brandon Gunn, Mukairi Ajmal kan, dan ingin cuba pula gandingan baru. Stuart Wilkin di situ, Alif Haikal di situ kan. Percubaan daripada Faizal Halim tadi. Lagi sepakan penjuru bagi pasukan Malaysia yang gagal untuk menemui first man yang berada di bahagian near post. Alif Haikal dengan satu lagi hantarannya yang cuba untuk mendapatkan Stuart Wilkin. Dengan pemain yang baru masuk cuba untuk merencanakan sesuatu bagi pasukan kebangsaan. Kita nampak dengan kemasukan Litak ni ada urgency sikit dalam pergerakan kita dalam menyerang dan masuk juga tadi Hakim Hassan. Dan sekarang ni kita ada dua lagi midfield baru, Stuart dengan Alif. Dan kita mengharapkan akan lebih banyak serangan-serangan yang akan dibuat oleh pemain-pemain kita. Azmi, Cheng, dan kebiasaannya beraksi di posisi Azam Azmi, tapi akan beraksi di bahagian right centre back bagi pasukan kebangsaan. Juga mungkin satu option yang ingin dicuba oleh Kim Panggon. Kim Hassan berada di bahagian atas pada ketika ini. Kim Hassan hantaran ke bahagian tengah kepada Faisal Halim. Masih lagi Faisal Halim, ruang buat Faisal Halim. Ini telah pun ditutup terlebih dahulu kembali kepada Hakim Hassan. Hantaran yang mengecewakan kerana ada 4 pemain pasukan Malaysia yang berada dalam kawasan kotak penalti. Mungkin Kuzaimi akan dipersalahkan pada ketika ini kerana tackle-nya itu sedikit berbahaya dan terus dilayangkan. Jadi pemain terbaru untuk mendapat layangan kad kuning pada perlawanan malam ini. Saya rasa tidak perlu beliau buat begitu. Memang ternyata satu tindakan yang agak keras Kuzaimi PE terhadap pemain Maldives itu tadi. So ini defensif yang tidak sepatutnya sebagai seorang defend yang agak berpengalaman untuk melakukan foul-fouls yang begini. Masih lagi terbaring pemain pasukan Maldives ini yang memerlukan rawatan daripada challenge yang dilakukan oleh Kuzaimi sebentar tadi. Itu Hassan Raif. Menuju ke 15 minit yang terakhir untuk aksi perlawanan persahabatan Tier 1 yang terakhir untuk pasukan kebangsaan sebelum aksi berdepan dengan pasukan Myanmar di Yangon pada 21 Disember nanti.
sebagai perlawanan pembukaan untuk kejuaraan Piala EFF 2022 ini. Dan antara ribuan penyokong yang hadir, pastinya mungkin boleh mengukir senyuman dengan keputusan setakat ini. Dan ini mungkin boleh menjadi kepada momentum sokongan peminat-peminat untuk hadir ke stadium pada aksi ketika Malaysia menjadi tuan rumah nanti depan dengan Laos dan juga pasukan Singapura. Tapi ini gerakan daripada pasukan Maldives, satu tandukan yang akhirnya berjaya dilakukan untuk mungkin percubaan pertama pasukan Maldives ke arah gawang gol pasukan Malaysia oleh Hamzah Mohamed. Kita lihat tak ada siapa pun mencabar Hamzah tadi di situ. Ya. Memang ramai kita punya defend dekat situ tadi, 3-4 orang, tetapi macam mana tak ada seorang pun yang mencabar Hamzah tadi dalam membuat tandukan. Ini pun tak boleh juga berlaku sebenarnya. Ramai tapi tak ada tujuan ya. Kalau ramai di dalam tu akan menyusahkan juga sebenarnya. Satu gerakannya cuba direncanakan oleh Litak bersama dengan Azam Azmi. Selagi Litak dengan hantaran terus cuba mendapatkan Darren Lock. Hasan Halim. Stadium bola sepak Kuala Putra menyaksikan Tier 1 versi Rindu depan Malaysia dan juga Myanmar dua orang. Terima kasih kehadiran dan juga sokongan anda. Kemasukannya membawa impak yang positif kepada pasukan Malaysia. Litak akan melakukan percubaan daripada jarak ini, saya percaya, tapi beliau boleh melakukan sesuatu yang lebih baik daripada percubaan sebentar tadi. Tambahan yang baik bagi pasukan Malaysia. Litak Ya, untuk skuad kebangsaan ini. ya betul. Saya memang setujulah dengan kehadiran beliau tu. Sebenarnya sedikit sebanyak memberi impak kepada pasukan kebangsaan kita, dan beliau nampak serius ya dalam mewakili pasukan kita ketika ini. Azam Azmi, satu hantaran yang hampir memerangkap rakan-rakan sepasukannya, tapi muncul Nur Hakim Hassan berada di sana, dan larian daripada Darren Lock gagal untuk dapatkan sesuatu. Dan mungkin ada kerisauan kerana beliau sedang mengerang kesakitan. Kita tidak boleh kehilangan Darren Lock, itu yang pastinya, kerana beliau adalah sandaran utama untuk penyerang tunggal pasukan kebangsaan Harimau Malaya ini. Harap-harap tak ada kecederaan serius daripada beliau. Mungkin kekejangan otot lah, mungkin kram, sedikit kram di situ. Kita lihat bersungguh beliau cuba untuk mengejar bola tu, untuk dapat bola tu. Kita nampak daripada watak dia tu kan. Ini yang saya katakan tadi, ini karakter setiap pemain tu penting sebenarnya. Dan kita juga dapat lihat bagaimana Faizal Halim dah 2-3 kali dapat buat percubaan compare berbanding pada separuh masa pertama tadi. Ya. Malaysia terus melakukan pressingnya, tidak membenarkan pemain pasukan Maldives untuk selesa mengawal bola. Apatah lagi dengan tambahan fresh leg yang baru saja dimasukkan Stuart Wilkins dan juga Alif Haikal. Sejak sebenarnya pemain-pemain pasukan Maldives ini untuk mengeluarkan bola daripada kawasan yang sukar. Jauh daripada Quentin untuk mendapatkan Faisal. Waktu yang baik di antara Faisal dan Darren Lock, namun
Jaya dipintas oleh Hussein Yusof. Peluang buat Haikal lah. Tidak akan membiarkan peluang sebegitu untuk dilepaskan dengan percubaan-percubaan sebegini. Namun gagal untuk menepati sasaran sekurang-kurangnya. Ya, tetapi beliau bijak menghidu peluang ini. Tapi teknik tendangan yang agak kurang cermat ya. Tetapi at least satu idea yang baik untuk terus membuat percubaan. Substitution for Malaysia. Dan akhirnya Darren Lock dikeluarkan dan dimasukkan seorang lagi pemain naturalisasi terbaharu tambahan kepada pasukan Harimau Malaya. Namanya tidak asing lagi dalam arena bola sepak antarabangsa, terutamanya Sergio Aguero. Dia beraksi bersama dengan pasukan Seri Pahang. Telah pun dinaturalisasikan. Tambahan kepada option dan pilihan bagi pasukan kebangsaan. Kerana pada call up kali ini tiada Muhammad Sumareh, tiada Galmedi Paula. Dan dua nama inilah yang bakal menjadi sandaran seterusnya untuk program naturalisasi Persatuan Bola Sepak Malaysia, Darren Lock dan juga Sergio Aguero. Kim Hassan, Scott Wilkins, antaranya yang cuba mendapatkan Lita, gagal untuk merencanakan sesuatu masuki 10 minit yang terakhir ini. Tidak langsung diuji setakat ini Shihan Azmi. Anda memberikan kredit kepada barisan pertahanan kita yang setakat ini berjaya untuk mengawal dengan sangat baik. Tetapi kita perlu berikan tumpuan kepada Ali Ashfaq yang mungkin akan membuat penampilannya kembali di bumi Malaysia. Sedang dipersiapkan. Faisal Halim pula yang dipersalahkan untuk diberikan sepakan percuma kepada pasukan Maldives. Dan benar, legenda ini Ali Ashfaq akan dibawa masuk seketika nanti untuk kembali mungkin memberikan igawan kepada pemain-pemain pertahanan pasukan Liga Bola Sepak Malaysia. Tapi mungkin ramai di kalangan generasi ini yang tidak sempat beraksi bersama dengan Ali Ashfaq. Ahmad Syarul. Ya betul. Ali Ashfaq ni zaman saya main dia dah main, dah tahu main, tapi masa tu dia muda lah kan. Tapi lah baguslah untuk pasukan Maldives sebenarnya kan, ada satu super senior di dalam pasukan yang tahu selok-belok permainan di Malaysia kan. Dan beliau mungkin banyak pengalaman yang telah diberikan kepada pasukan Maldives itu sendiri, selok-belok industri kita. Ya. Dan beliau juga adalah salah seorang penyerang prolific. Ya. Memang dia cukup baik. Betul. Aksinya bersama dengan pasukan PRM antara yang perlu diingati. Hakim Hassan, ada ruang buat Hakim Hassan. Satu hantaran di bahagian fokus. Hantaran yang terus menjadi percubaan sebenarnya. Hanya singgah di bahagian palang untuk menggagalkan nama Nur Hakim Hassan selaku penjaring pada malam ini. Dan terus diperkenalkan Ali Ashfaq untuk dibawa masuk bagi pasukan Maldives. Seorang legenda, seorang pemain import yang pernah mewarnai Liga Bola Sepak Malaysia. Mungkin image-nya sedikit berbeza pada ketika ini, berusia 37 tahun. Tapi kelibatnya perlu terus diingati dan dihormati oleh arena bola sepak Malaysia. Ali Ashfaq mempunyai 7 minit untuk melakukan sesuatu bagi skuad kebangsaannya. Syarul Nazim yang jelas langsung mungkin tidak pernah mengetahui atau berdepan dengan Ali Ashfaq bakal merantai pergerakan penyerang veteran itu. Hasan Halim. Satu gerakan daripada Hakim Hassan. Mimpi pemain ini. Masih lagi Hakim Hassan. One-two bersama dengan Sergio Aguero. Hakim Hassan, ruang buat Hakim Hassan. Aguero hanya sekadar melintasi sahaja deretan pemain pasukan kebangsaan.
Imtiaz. Sentuhan pertama daripada Ali Ashfaq kepada Miraj Imtiaz. Kembali kepada Hasan Syafiz. Husin Mihan. Ali Ashfaq turun ke bawah. Cuba melakukan satu hantaran jauh. Gagal untuk melepasi Alif Haikal. Nampak sedikit berisi lah dia. Rusia saya percaya. Dan apatah lagi Liga Maldives tidaklah begitu kompetitif berbanding dengan Liga kita. Hanya beraksi satu perlawanan saja seminggu di satu venue sebenarnya. Semi profesional saya percaya di sana masih lagi. Dan itu mungkin antara yang membezakan. Tetapi mereka bukanlah sebuah pasukan yang boleh dianggap belasahan pada ketika ini. Litak Alif Haikal, ruang buat Alif Haikal. Akan mencuba, tidak cuba untuk mendapatkan Aguero. Hakim Hassan membuka buat Azam Azmi. Terus melakukan hantaran buat Litak. Terkena tiang. Satu lonjakan, satu tandukan. Cuma penyudahnya sahaja yang masih lagi belum benar-benar menggembirakan. Ya, satu hantaran yang cukup baik daripada Azam Azmi mencari betul-betul kepala Litak. Dan kita lihat bagaimana Litak sudah melonjak dengan baik, tinggi, dan nampak dah sasaran dia di mana, tetapi lah yang menghalangnya adalah tiang gol. Satu kombinasi permainan yang baik, satu attacking plan yang baik, memang disusun cantik, rapi, dan penyudah aja lagi sekarang ni. Jadi bola telah pun dikeluarkan dan Malaysia berjaya mendapatkan sepakan penjuru seterusnya untuk aksi separuh masa yang kedua ini. Akan diambil oleh Lee Andrew Tak. Baik hantaran ini terus saja dikeluarkan Faisal Halim yang akan terus mencuba dan mengukir senyuman di wajahnya. Beliau dikekalkan seakan-akan ingin dikeluarkan dan direhatkan sebentar tadi. Jadi ini mungkin antara risiko yang ingin diambil, dan sebagai pemain anda pastinya ingin terus kekal beraksi sepanjang 90 minit, Ahmad Syarul. Ya, betul. Kita tak nak ni ditukar-tukarkan. Kita enjoy untuk main 90 minit, dan itu yang ditunjukkan oleh Faizal Halim sekarang ni kan. Dan pemain-pemain lain juga kan menunjuk satu prestasi yang baik. Cumanya macam saya katakan tadi, perlu dapat lagi keserasian yang lebih untuk pasukan kita ni. Scott Wilkin, maestro yang kerap digunakan oleh Ong Kim Sui untuk pasukan Sabah, dikeluarkan. Hanya half clearance sahaja. Ruang buat Faisal Halim. Masih lagi Faisal Halim. Ini ruang buat Hakim Hassan. One two bersama dengan Aguero. Hakim Hassan, connectionnya tiada, percubaannya gagal, tetapi gerakannya sangat baik untuk percubaan ini, Ahmad Syarul. Ya, 1-2 dengan Sergio Aguero. Hakim Hassan, kita tahu pemain penyerang, main flank, dia nipi, dia suka buat attacking, dia suka take risk, dan last tadi dia gagal membuat percubaan tepat ke arah gawang gol. Hasan Shifas buat Ibrahim Aisam, antara pemain yang boleh diberikan pujian, berjaya mengawal bahagian tengah pasukannya dengan sangat baik. Aguero, ada Litak di bahagian tengahnya, mencari Litak. Dua penampilan, dua gol untuk Lee Andrew Tak bagi pasukan Malaysia, membuktikan bahawa dia bukan hanya sekadar inginkan kerakyatan, memberi mesej kepada penyokong-penyokong bola sepak Malaysia bahawa beliau ingin membantu dan beliau hadir untuk menghasilkan jaringan berikutnya kepada pasukan Malaysia, jaringan ketiga untuk skuad Harimau Malaya malam ini. Ya, kita lihat ya gandingan yang cukup baik di antara Faizal Halim dengan Sergio Aguero, dan kita tengok bersahaja je umpanan 1-2 menggunakan kepala. Dan sebelum Sergio Aguero nak pas tu, dia dah pandang dah dulu di mana Litak nak lari, nak bola tu, dan Litak dengan mudah je dia terus saja membuat larian terus dan membuat
satu sepakan dengan menggunakan kaki kiri ya untuk menewaskan penjaga gol Hussein Sharif untuk gol ketiga pasukan kita. Dan ini sangat-sangat baik untuk pasukan kita gandingan-gandingan ini. Bila kita lihat memang bila second half ni nampak sangat perbezaan antara first half dengan second half tadi. Dan ini yang mungkin dimahukan oleh Panggun. Saya rasa dia dah nampak siapa yang patut diletakkan selepas ini. Dan saya mengharapkan ada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang baiklah dalam perlawanan persahabatan kali ini. Kita lupakan sejenak dengan pelbagai isu untuk panggilan ke kem latihan skuad kebangsaan pada edisi ini. Inilah skuad yang telah pun diberikan kepercayaan, dan inilah yang bakal menjadi harapan bagi pemain ke-12 ekor harimau sejati untuk mengecap kejuaraan di peringkat rantau Asia Tenggara ini. Dan satu lagi hantaran yang baik sebenarnya daripada Faisal Halim, cuba mendapatkan larian daripada Litak. There will be 4 minutes of added time. 4 minit masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan pada malam ini untuk kedua-dua pasukan menamatkan perhitungan. Dan lebih penting bagi pasukan Malaysia adalah dapatkan momentum kemenangan ini tanpa bolos dengan free flowing yang cuba dilakukan pada Aguero. Ruang buat Ezequiel Aguero. Tidak salah untuk beliau mencuba pula pada ketika ini dengan peluang dan juga skor lain yang telah tersedia ini, Ahmad Syarul. Ya, tak apa. Yang penting last attempt bola tu mesti ke arah percubaan. Itu lebih baik daripada bola tu hilang macam tu aja. Dan Malaysia masih lagi dalam mood untuk menambah jaringan kerana pasukan Maldives sebenarnya telah melonggarkan permainan mereka. Dan kombinasi play itu yang cuba ditontonkan, itu option yang diberikan oleh Aguero bersama dengan Litak. Kerana memang sangat berbeza berbanding dengan trio serangan pasukan Malaysia di separuh masa pertama setelah tadi. Jadi mungkin Kim Panggon akan pening kepala untuk memilih kesebelasan utamanya, tapi itu satu masalah yang baik buat mana-mana jurulatih sekalipun, Ahmad Syarul. Ya, kalau masalah tu masalah kepada kebaikan, saya rasa itu baik untuk pasukan. Dan tak apalah pening kepala pun Kim Panggon kan. Ya. Tetapi dia ada material yang baik untuk dia nak buat apa saja tactical plan yang dimahukan. Itu penting. Dan saya rasa dia dah ada ramuan tu. Jadi perlu diterjemahkan di dalam padang je nanti pada pertandingan yang betul nanti. 1 Disember Myanmar menjadi halangan pertama. Sambil kita menyaksikan dua pertukaran rutin daripada pasukan Maldives untuk memberikan cap kepada pemain-pemainnya, Mohamed Umair dan juga Ahmed Bassam Mohamed Naim. Yang dikeluarkan adalah Husin Mihan. Substitution for Maldives. Dan juga satu lagi pertukaran Number 14, Faisal Hassan, replaced by number 19. yang bakal kita ketahui sebentar saja lagi. Ali Ashfaq Player number 33, Hussein Khan, mengawal bola ini, dijatuhkan dan diberikan sepakan percuma. Pemain nombor 14 Aisyah Hassan digantikan dengan pemain nombor 19 Ahmed Bassam Mohamed Naim. Keluarkan pemain nombor 23 Hussein Mihan digantikan dengan pemain nombor 6 Mohamed Umair. Jadi ini pertukarannya, Ahmad Bassam menggantikan Haisyam Hassan, main pertahanan kiri pasukan Maldives. Menuju ke minit terakhir perlawanan. Maldives mungkin ingin cuba mendapatkan sesuatu, sekurang-kurangnya untuk menguji Shihan. Kita perlukan untuk Shihan diuji sebenarnya, kerana tiada zon selesa yang perlu diberikan kepada barisan pertahanan pasukan kebangsaan, terutamanya dalam seri perlawanan persahabatan sebegini. Taran daripada Ali Ashfaq, dan itu dia ujian yang terus diberikan kepada Shihan
oleh pemain jersey nombor 4 ini, iaitu Husin Sifa Yusof. Ini yang dikatakan oleh Hanif Ya. Memang betul pada saya satu percubaan tepat ke arah pintu gol yang baik daripada pemain-pemain pasukan Maldives ini Dan saya rasa itu salah satu percubaan yang tepat ke arah pintu gol di separuh masa kedua ini. Bagus sebenarnya supaya Shihad tak leka Kita nampak Shihad tu ready. Maka tamat jelajah siri persahabatan Tier 1 pasukan Malaysia untuk menuju ke Piala EFF 2022. Pentas pertandingan telah pun tersedia. Segala persediaan telah pun dilakukan. 7 gol berjaya dijaringkan daripada 2 perlawanan persahabatan ini yang berlangsung di ibu kota. Faisal Halim selaku ketuanya membawa pemain-pemain yang lain untuk bersedia dalam siri terbaru ini. Dan kita percaya, seluruh Malaysia perlu percaya kepada setiap percaturan yang telah pun direncanakan. Jadi tamat untuk aksi dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur diceras pada malam ini dengan keputusan masa penuh Malaysia 3, Maldives 0.